Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahlia dan ini Pantau Kerajaan Baharu. Banyak perkara dan juga sektor kita lihat, banyak perkara untuk kita teliti dan juga kita melihat kepada perkembangan semasa, terutamanya apa yang telah dilakukan dan sedang dilakukan oleh kerajaan, terutamanya untuk melihat kepada kepentingan rakyat itu yang sentiasa didahulukan. Hari ini kita nak meneliti ataupun menelusuri perkara berkaitan dengan sukan, nasib-nasib atlet dan sebagainya. Tiada pekerjaan tetap, pendapatan tidak menentu dan harapkan bantuan orang. Begitulah realiti kehidupan insan yang pernah mengharumkan nama negara. Ketika menjadi atlet dan juga berjaya mengharumkan nama negara dalam pelbagai temasya atau kejohanan, mereka ini dijulang dan dipuji. Namun hari ini ada yang mungkin hidup melarat, bertukar pekerjaan, dibuang kerja dan akhirnya sakit, tetapi tidak ramai yang mungkin peduli. Pada Rabu lalu, Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh dan juga timbalannya Adam Adli melakukan beberapa siri dialog awam bersama dengan lebih 300 atlet dan 100 persatuan sukan yang berkongsi maklum balas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan sukan. Jadi dalam Pantau Kerajaan Baharu hari ini untuk membincangkan mengenai apa sebenarnya impak ataupun anjakan yang bakal berlaku susulan dialog itu khususnya dalam beberapa sektor sukan, bersama saya menerusi dalam talian ketika ini pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Universiti Teknologi Mara Muhammad Sadiq Mustafa bersama-sama saya dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Tuan Sadiq. Waalaikumsalam Ihsan. Ya, Alhamdulillah. pertama sekali untuk kita melihat kepada senario ataupun situasi semasa, dialog dibawakan oleh Kementerian Belia dan Sukan baru saja berlangsung. Tetapi kita nak menyelami realiti hari ini, terutamanya dua aspek utama dahulu yang mungkin boleh kita bincangkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan kebajikan atlet, yang kedua adalah berkaitan dengan fasiliti sukan di Malaysia. Silakan Tuan. Saya rasa tentang kebajikan tu kita telah lama ulas tentang apa yang harus kerajaan buat secara proaktif dan ini dan itu juga bersifat jangka panjang. Selain daripada kerajaan kemukakan ganjaran-ganjaran hasil daripada kemenangan. Tapi yang menang itu tidak semua atlet. Yang menang itu tak ramai yang menjadi juara dunia. Yang tak ramai dapat pingat emas atau pingat perak atau pingat gangsa di Olimpik, Commonwealth atau Sukan Asia. Mungkin ramai sedikit di Sukan SEA. Namun kerjaya sebagai atlet itu tidak panjang. Paling lama pun mereka sampai usia 35 tahun. Itu pun kalau bernasib baik tidak dibelenggu oleh kecederaan. Tetapi apa yang harus kita lihat kat sini, bagaimana kita kerajaan perlu meletakkan atlet sebagai bakat, talent ataupun permata yang harus dikekalkan sampai ke akhir hayat mereka. Itu yang kita perlu pastikan bahawa kita perlu buat sesuatu untuk memastikan mereka ada sentiasa terbela dan mereka sentiasa mempunyai pekerjaan dan sumber pendapatan sehinggalah ke akhir hayat mereka. Dan mereka ni juga adalah bahan-bahan kajian untuk pelajar-pelajar institusi pelajar tinggi. Itu penting. Dengan melihatkan perkara ini, salah satu contoh ni yang dibuat oleh Akib adalah memberikan latihan kemahiran yang seperti mana yang saya pernah kukuhkan yang dibuat kepada pegawai-pegawai tentera sebelum mereka bersara. Yang kedua adalah memberikan latihan lagi aspek kejurulatihan dan pegawaian. Itu juga penting masa mereka dalam sukan itu sendiri, bukan masa mereka bersara. Yang ketiga juga kita perlu melihat tentang aspek akademik itu telah ditonjolkan sekian lama, tetapi setakat itu saja dan mereka ni tidak ada sijil, ada diploma, ada jazah, tapi ruang untuk mereka menjawat jawatan dalam jabatan kerajaan itu amat terhad. Seperti sama juga macam orang-orang biasa, tidak diberikan kelebihan kat situ dalam menyerapkan mereka sebagai pegawai pekerja kerajaan, kerana ini sebenarnya membantu kita memperlihatkan taraf
meletakkan taraf atlet itu dalam masyarakat. Harga sehinggalah mereka di akhir hayat mereka. Jadi aspek kebajikan itu telah dijaga dengan adanya bersara, dengan ada caroman KWSP dan sebagainya. Itu saya rasa perlu kita teliti semula dan dasar itu. Tentang aspek yang satu lagi, saya rasa kita perlu memperlihatkan bahawa sukan itu bukan hanya untuk orang yang berjaya saja. Sukan itu juga perlu kepada masyarakat umum. Sukan itu juga perlu melihatkan dari aspek ekonomi. Sukan itu juga perlu kita lihat dari aspek sosial dan gaya hidup masyarakat negara kita. Ihsan. Dan juga Tuan, kalau kita bercakap berkaitan dengan sukan dan sebagainya, mungkin ada dalam kalangan atlet ataupun dalam kalangan rakyat Malaysia yang beranggapan bahawa sukan itu adalah satu kerjaya. Tetapi seperti yang dinyatakan tadi, ia tidak bersifat panjang. Maksudnya ia dilihat berskala ataupun dalam masa yang singkat. Jika sesuatu kejayaan ataupun sesuatu sukan itu dianjurkan dan sebagainya, ia bergantung kepada faktor usia, faktor kesihatan dan sebagainya. Pada pandangan Tuan, adakah kita melihat kepada sukan ini merupakan satu kerjaya yang mempunyai potensi besar sekiranya dalam arena ataupun dalam suasana sekarang untuk kita lihat kepada keadaan dan juga suasana itu? Kalau kita melihat secara lebih menyeluruh dan holistik, sukan ini adalah ejen kepada semua aspek positif. Kalau kita lihat dari aspek prestasi atlet itu sendiri, memang dalam aspek pertandingan dia dalam bersifat jangka pendek, tetapi kalau mereka terletak sebagai permata, mereka itu diletakkan sebagai bakat-bakat yang boleh membantu kerajaan dalam membentuk masyarakat. Dia bersifat sampai ke akhir hayat dan bergenerasi, dan dia menjadi satu budaya kepada masyarakat dalam sebuah negara. Jadi melihatkan keadaan itu, sukan itu bukan hanya untuk atlet-atlet prestasi tinggi. Sukan itu bukan dalam aspek sukan kompetitif, tapi sukan juga perlu melihat dalam macam mana sebuah kerajaan membentuk sebuah masyarakat negaranya, jenama sebuah negara itu. So peranan ini bukan bersifat jangka pendek, tetapi dia bersifat jangka panjang. Maksudnya atlet itu daripada dia dibangunkan sehingga dia bertanding dan mewakili negara, dan apakah selepas itu, maksudnya apakah peranan yang boleh diberikan kepada mereka seperti sebagai jurulatih, sebagai pegawai kerajaan, sebagai penerangan, sebagai jurucakap masyarakat, sebagai orang yang boleh menyumbang dari aspek-aspek pembangunan belia, sebagai orang yang boleh beri panduan kepada dalam pematuhan peraturan dan undang-undang negara. Semuanya boleh kita guna pakai mereka ini sebab mereka adalah ikon. Mereka adalah orang yang telah diletakkan dalam satu pentas yang lebih tinggi bukan setakat dalam negara tetapi di luar negara. Itu peranan itu perlu diterjemahkan oleh ahli politik yang mempunyai keberanian untuk meletakkan atlet itu sendiri. Kita tak boleh menidakkan atlet itu selepas mereka bersara. Kerana di negara-negara maju, atlet itu memainkan peranan penting kepada institusi sebuah masyarakat dan negara. Jadi kerajaan kepimpinan sekarang perlu berani untuk meletakkan satu platform baru dan diterjemahkan dalam bentuk satu undang-undang ataupun satu peraturan atau satu benda yang bersifat rasmi yang menyatakan bahawa atlet itu mestilah sentiasa bersama kerajaan untuk membangunkan sebuah masyarakat dan jenama negara itu di pentas di peringkat kebangsaan ataupun di antarabangsa. Atlet dan juga ahli sukan merupakan duta besar negara yang berada di luar negara, membawa nama Malaysia, mengharumkan nama Malaysia dan juga menjadikan Malaysia mungkin terkenal dalam kalangan negara-negara lain di seluruh dunia. Pada 2021, Tuan Sadiq, MOM pernah mencadangkan untuk memberi pencen kepada Olimpian ataupun atlet yang berjaya menembusi Olimpik khususnya. Tetapi
syarat dan juga kriterianya ketika itu masih dalam perbincangan dan sebagainya. Dalam kerajaan hari ini yang dikatakan sebagai sebuah kerajaan perpaduan, bagaimana Tuan Saddiq boleh melihat kepada perkembangan yang lebih positif dan juga baik untuk memastikan bahawa kelangsungan atlet-atlet ini bukan sahaja pada temasya-temasya besar seperti yang Tuan Saddiq cantakan tadi, tetapi kepulangan mereka selepas itu digunakan ataupun diselaraskan dengan lebih baik sehingga ke akhir hayat mereka. Apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan hari ini? Itulah malangnya atlet ni berbanding dengan artis atau penyanyi, Ihsan. Kalau artis dan penyanyi tu sampai dia tua, dia ada masih terpapar di televisyen dengan persembahan-persembahannya atau pada dalam filem-filem atau drama-dramanya, dan ada institusi yang memperlihatkan tentang kebahagiaan mereka dengan lebih baik daripada seorang atlet sukan. Jadi dekat sini saya rasa kerajaan rakyat sekarang ini perlu melihat bahawa atlet bukan seperti santan, bukan seperti kelapa yang diperah, ambil santannya kemudian dibuang ampasnya. Tapi atlet itu perlu dilihat sebagai satu benda yang amat penting, amat berguna sebagai insan yang berbakat, yang boleh membantu kerajaan, yang boleh memasyarakatkan sebagai masyarakat yang dihormati di pentas dunia. Dia jadi ikon kepada itu. Kalau kita lihat dekat billboard kita lihat gambar artis sebagai duta-duta, tetapi jarang atlet itu digunakan sebagai duta-duta dalam produk-produk industri kerana kerajaan tidak meletakkan mereka kepada setara dengan artis. Itu yang menjadi masalah. Kalau kita lihat dekat TV kita pasal sukan, kurang macam ada pertandingan AFF, RTM terkebelakang dalam keadaan ini. Maksudnya ke situ kita tak ada satu rasa bersalah tentang meletakkan sukan itu tidak setara dengan kejaya-kejaya dalam aspek lain. Itu yang saya lihat kegagalan kerajaan-kerajaan lalu dan kerajaan yang kalau masih lagi bersikap begitu, dia tidak meletakkan sukan dalam tempat yang betul atau pentas yang betul. Saya tertarik dengan apa yang Tuan Saddiq nyatakan. Atlet ini bukan seperti kelapa yang diperah santannya dan dibuang hampasnya. Sebab kalau kita lihat mungkin ia dijulang ketika namanya meningkat ataupun namanya memenangi sesuatu pertandingan dan sebagainya, tetapi lama kelamaan ia mungkin dilupakan dan sebagainya. Ini perkara yang perlu diambil perhatian khusus, terutamanya dalam memastikan bahawa kebajikan atlet-atlet ini terjaga. Tetapi untuk melahirkan atlet yang berwibawa, atlet yang cemerlang, gemilang dan dipersada antarabangsa khususnya, ia memerlukan kemudahan latihan yang inklusif, yang komprehensif pastinya untuk disediakan kerajaan dalam membina atlet-atlet ini. Ini perkara yang akan saya bincangkan bersama dengan Tuan Saddiq seketika nanti. Kita nak berhenti rehat dulu, kembali selepas ini. Baik, kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu. Hari ini kita bercakap khusus berkaitan dengan sukan, berkaitan dengan kebajikan atlet, bagaimana pertandingan yang kompetitif dan seterusnya berkaitan dengan akses kemudahan latihan. Bila kita bercakap berkaitan dengan infrastruktur, ini adalah perkara penting. Ia bukan sahaja bermula di peringkat kebangsaan, antarabangsa dan sebagainya. Ia bermula dari peringkat sekolah lagi. Bagaimana akses dan juga kemudahan sukan itu disediakan dengan baik, dan seperti yang dinyatakan oleh Menteri Belia dan Sukan sebelum ini, Hana Yuh, yang menyatakan bahawa Kementerian Belia dan Sukan KBS akan memastikan infrastruktur dalam negara mudah diakses bukan sahaja kepada atlet kebangsaan tetapi juga kepada orang awam. Jadi saya bersama dengan Tuan Saddiq, tadi kita bercakap berkaitan dengan kebajikan, kali ini berkaitan dengan kemudahan latihan. Apakah kita berada dalam keadaan yang sangat baik dalam penyediaan infrastruktur dan juga kemudahan latihan sukan ini
Bukan saja di ibu negara, di pusat sukan itu sendiri, tetapi di peringkat negeri khususnya, Tuan. Okey, sepanjang kita ada SUKMA, setiap tuan rumah SUKMA telah diberikan bajet atau peruntukan untuk membina kompleks sukan SUKMA. Dan sejauh mana sesebuah negeri itu di bawah Majlis Sukan Negeri masing-masing mengguna pakai secara optimum dalam membangunkan atlet mereka dengan kemudahan-kemudahan yang ada, itu satu persoalan yang besar yang mereka perlu jawab kepada masyarakat, kerana duit itu datang daripada duit rakyat yang membayar cukai. Kita dapat tahu ada setengah-setengah negeri selepas penganjuran SUKMA kemudahannya rosak dan tak boleh dipakai, walaupun pada sebelum SUKMA itu diberikan periktirafan antarabangsa standardnya. Tapi malangnya ada stadium runtuh, ada kolam renang tenggelam, jadi kolam anak berudu, anak kata. So ada track yang balapan yang tidak diselenggara dengan baik, dan ada macam-macam isu tentang kompleks sukan ini yang akhirnya menjadi beban kepada Kementerian Belia dan Sukan. Malangnya kerajaan negeri seharusnya merencana macam mana nak menyelenggarakan kemudahan sukan untuk diguna pakai sebagai dalam konteks masyarakat dalam sebuah negeri itu, dan atlet mereka di peringkat negeri, dan begitu juga untuk sebagai atlet pelapis kepada peringkat kebangsaan. Peranan itu perlu dimainkan oleh semua pihak, bukan setakat KBS sahaja. Tentang kemudahan sukan, saya rasa Malaysia ada banyak kemudahan sukan, tetapi kita tak tahu macam mana nak gunakan pakai kemudahan-kemudahan itu secara baik dan diselenggarakan secara baik, dan setiap tahun ada peruntukan-peruntukan khas untuk menambah baik atau menyelenggara kemudahan-kemudahan sukan itu yang digunakan secara optimal, bukan dibiarkan dan rosak tanpa digunakan. Kita ada banyak klausa-klausa yang menidakkan masyarakat menggunakan pakai kemudahan-kemudahan ini. Itu yang menjadi satu yang dikesalkan. Kalau menceritakan tentang adakah dia dalam tahap terbaik, saya rasa kita perlu merehat semula tata cara kita melihatkan kemudahan sukan itu dengan masyarakat. Kemudahan sukan itu dengan prestasi atlet, kemudahan sukan itu dengan pertandingan-pertandingan. Kalau saya ingin menyuruh supaya kerajaan sekarang, terutamanya menteri dan timbalan menteri, ada satu kalender 60 bulan. Kalau kita menyatakan kerajaan yang kekal selama 5 tahun, kalender 60 bulan untuk sukan dalam dan luar negara, di peringkat daerah, di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan dan di peringkat antarabangsa. Benda-benda itu maksudnya ada dalam di fingertip menteri, dan dia tak payah pergi merujuk kepada Pegawai Belia dan Sukan. Dia dah tahu, dah rangkakan apa yang akan berlangsung dalam 60 bulan daripada sekarang hari ini sehinggalah pada hari terakhir dia menjadi menteri sebelum pilihan raya baru. Adalah malang sekali kalau kita lihat kat sini. Kita tidak ada, rakyat tidak dimaklumkan tentang apakah polisi-polisi menteri ini tentang sukan di peringkat daerah, di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Kalau tidak ada broadcasting, penyiaran ini menyiarkan tentang sukan-sukan akan berlangsung, rakyat tak tahu. So lebih-lebih lagi kita ada elemen lain yang mempengaruhi tentang pengetahuan masyarakat dalam aspek media sosial ini yang tidak kepada sukan. So kita kena menjadikan satu elemen penting dalam masyarakat supaya setiap apa yang berlaku perlulah melihat kepada peringkat jangka pendek dan jangka panjang. So kalender 60 bulan itu mesti dibentangkan dan masyarakat tahu dan masyarakat boleh menilai dan boleh memberi pandangan apa yang harus dilakukan oleh menteri dan bawah kementerian mereka. So itu penting kerana menciptakan fasiliti, kita ada fasiliti yang baik di peringkat universiti, di peringkat sekolah, tetapi macam mana dia peringkat kerajaan ini, tetapi macam mana kita mengoptimumkan kemudahan-kemudahan ini dengan baik dan bersifat holistik, bukan bersifat jumuk, bersifat silo, tapi kita perlu bekerjasama dalam
memberikan perkembangan yang positif pada pembangunan sukan sama ada di peringkat kompetitif ataupun di peringkat masyarakat umum. Tuan Saddiq, daripada apa yang kita bincangkan hari ini dan juga masa ini, seperti apa yang dinyatakan oleh Tuan Saddiq sebentar tadi, apakah antara kemudahan dan juga infrastruktur ini dengan pembangunan bakat ataupun pencarian bakat atlet dalam kalangan rakyat Malaysia itu bergerak dalam keadaan yang seiring? Saya rasa amat sukar kerana satu yang menjadi halangan kepada sukan itu menjadi setara dengan pencapaian akademik di peringkat masyarakat dan kepercayaan oleh ibu bapa, masih sukan itu masih diletakkan bukan tempat kedua, mungkin tempat ketiga, keempat, kelima, mungkin ke-10. Ibu bapa tak percaya bahawa sukan itu boleh menjamin kehidupan anak-anak mereka. Kerana saya cakap tadi, kerana apa? Tidak diberikan pengiktirafan. Kalau sukan itu sebahagian daripada syarat kemudahan untuk mendapat kerja atau jawatan di institusi kerajaan, saya rasa mungkin akan merubah senario itu. Itu yang pernah berlaku pada tahun 60-an, 70-an, 80-an. Kebanyakannya atlet-atlet negara adalah pegawai-pegawai kerajaan yang berkhidmat di tentera, di polis, di Jabatan Kerja Raya, di bawah bank dan sebagainya. Banyak institusi mengiktiraf atlet dan mereka menjadikan atlet itu sebagai modal insan yang penting kepada organisasi mereka. Bukan sebagai benda yang ditampal bila ada bocor saja atau untuk nama-nama untuk jangka masa pendek saja. Segi branding itu tidak, branding itu perlu diletakkan sepanjang hayat pada bersifat yang seharusnya diletakkan semula atlet itu sebagai insan atau modal insan yang penting. So dekat sini itu saya cakap pemimpin kerajaan rakyat ini perlu berani meletakkan rakyat mereka dalam tempat yang betul. Jangan seperti yang lalu dan bukan merosakkan. Saya rasa suasana itu politik tidak menjamin kepertukaran pemimpin-pemimpin itu tidak memberikan satu jaminan pada mereka bahawa sukan itu adalah sesuatu yang penting. Lebih-lebih lagi apabila negara dan seluruh dunia berhadapan dengan COVID itu, sukan kita telah terkebelakang dalam aspek pencapaian bakat di peringkat prestasi tinggi. Ini yang dihadapi oleh Majlis Sukan Negara dalam ingin meletakkan siapakah pengganti pada atlet-atlet senior kita. Itu yang mengekang bekas perancangan proaktif yang perlu dibuat dan dinamik yang dibuat oleh Menteri sekarang dan Timbalan Menteri bersama-sama dengan semua masyarakat, pentadbir, persatuan sukan, saya cakap pemegang taruh sukan di negara bersama juga dengan institusi-institusi pengajian tinggi. Ihsan. Tuan Saddiq, Malaysia melahirkan atlet-atlet jago dunia, terutamanya dalam contohnya seperti acara squash, badminton, terjun dan beberapa acara-acara yang lain. Itu menampakkan ataupun memperlihatkan bahawa kita mempunyai bakat besar dalam acara ataupun sukan-sukan tertentu khususnya. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga dapat melihat kepada penghijrahan atlet untuk membuat latihan di negara-negara lain yang mungkin infrastrukturnya lebih baik, mungkin ada jurulatih yang lebih berpengalaman di sana dan sebagainya. Pada pandangan Tuan Saddiq, bilakah kita di Malaysia ini akan menjadi hub kepada latihan-latihan kepada sukan-sukan tertentu yang mana atlet-atlet luar datang ke Malaysia untuk mengambil pengalaman dan juga menggunakan kemudahan infrastruktur yang disediakan termasuk kepakaran kepada jago-jago dunia yang ada di Malaysia ini? Ihsan, kalau Ihsan tanya pada Martin Frost dahulu, dia datang Malaysia dia sparring dengan Datuk Misbah. Satu ketika dulu kita pernah menjadi tempat sebagai latihan, rujukan, kepakaran dan sebagainya. Tetapi kita sekarang ini telah terkebelakang dengan aspek-aspek yang di mana kepimpinan negara tidak meletakkan sukan itu dan prestasi sukan peringkat tinggi itu sebagai
suatu yang amat penting, bukan penting. Penting bagi mereka adalah bila menyertai kejohanan. Result itu tak penting, tetapi apa dari segi aspek penjenamaan itu penting kerana kita perlukan perancangan dan kita ada keberanian kepimpinan dalam meletakkan sukan itu di peringkat tertinggi. Kalau kita lihat kenapa atlet pergi ke negara luar untuk berlatih, kerana ekosistem yang mereka buat itu meletakkan atlet berpengalaman dan berjaya itu sebagai model, sebagai pakar rujuk, sebagai jurulatih yang berpengetahuan, berpengalaman, berkemahiran dan berkebolehan membentuk atlet baru setanding dan lebih baik pada mereka berasaskan pada keadaan semasa dan keadaan yang akan datang. Itu yang melihatkan. Kemudian tu institusi pengajian tinggi itu memainkan peranan penting sebagai penyumbang kepada kemajuan dan prestasi atlet itu. Ini tidak bergantung sepenuhnya pada ISL. Saya rasa itu adalah benda yang silap kerana ISL mereka tidak cukup kaki tangan untuk menampung dengan sukan yang banyak yang dipertandingkan di peringkat kebangsaan, di peringkat regional, di peringkat Asia, di peringkat Commonwealth dan peringkat antarabangsa ataupun di Olimpik. So saya rasa dekat sini kepimpinan baru perlu duduk bersama dan macam mana untuk menjadi jalan untuk menghasilkan jenama atlet yang bertaraf dunia yang sentiasa disedari dan negara kita selalu dengar negaraku berkemenangan di setiap pentas di peringkat antarabangsa. Ihsan. Apa yang perlu dilihat seperti yang Tuan Sadiq nyatakan ketika ini, lihatlah sukan itu bukan perkara yang penting tetapi meletakkannya kepada yang sangat-sangat penting, terutamanya dalam melahirkan atlet-atlet bertaraf dunia yang lebih banyak selepas ini, membangunkan infrastruktur yang lebih baik, bagaimana kesinambungan itu yang boleh dilaksanakan oleh Kerajaan Perpaduan hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Universiti Teknologi Mara, Muhammad Sadiq Mustafa, atas penjelasan dan juga diskusi itu susulan sesi dialog terbuka KBS yang berlangsung baru-baru ini, terutamanya impak kepada atlet dan juga infrastruktur sukan negara. Banyak lagi sebenarnya kita tak sentuh, mungkin di lain masa. Sekian dulu Pantau Kerajaan Baharu. Saya Ihsan Nahaya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.